Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Terus kita masuk pada bicara kita malam ini. Berikutnya kita ingin berbicara tentang rukun di antara rukun-rukun iman. Manakala nukilan kita seperti mana biasa, penghayatan daripada Kitabul Iman yang diketuai pengerangannya oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Pada perkara yang keenam, kata pengarang, al-iman bil qadar, beriman dengan takdir. Tuan-tuan, biasa kita dengar tentang ketetapan. Biasa kita dengar mengenai takdir. Apa sebenarnya takdir? Dan apakah pengertiannya? Sebelum kita meneruskan bicara kita, tuan-tuan, bila merujuk sebuah ketetapan, ianya melihat kepada kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketetapan yang ada pada kita. Adakah satu kepelikan, tuan-tuan? Ini kita ingin berfikir sejenaklah, tuan-tuan. Pencipta mengetahui keadaan makhluknya, dan pencipta maha mengetahui sesuatu ketetapan yang ada pada makhluknya. Kita katakan ianya bukanlah satu kepelikan, bahkan ianya diterima pada akal. Diterima pada akal. Betul Haji, diterima pada akal. Contoh, Haji, katanya Haji ada bisnes kan? Betul lah tu. Bisnes apa Haji? Tempe. Okey, nak tanya Haji, tempe yang Haji usahakan tanpa letak dalam peti ais, biasanya mampu bertahan lama mana? Tempe yang kami usahakan biasanya mampu bertahan selama 3 hari luar pada peti ais. Hari keempat dia dah rosak. Okey, sekarang kita lihat di sini pengusaha tempe tadi, Haji yang mengusahakan tempe. Haji tahu jangka hayat yang ada pada tempe Haji. Pelik tak, tuan-tuan? Tak pelik. Sebab produk itu dibangunkan oleh Haji. Haji dah mengusahakan tempe selama 40 tahun. Jadi Haji tahu bila tarikh luput dia. Pelik ke tak? Tak pelik. Sebab itu adalah produk yang dibangunkan oleh Haji. Okey Haji, katanya Haji engineer proton kan? Betul lah tu. X17 kami punya lah tu. Kami punya tim yang bangunkan. Okey Haji, biasanya untuk penggunaan biasa, jentera itu mampu bertahan lama mana? Jentera tersebut mampu bertahan dalam penggunaan biasa 5 tahun. Sebab itu kami berani beri waranti selama 5 tahun. Okey, bila kita lihat di sini, kenapa Haji tahu jangka hayat yang ada pada dia? Sebab kami yang membangunkan. Tuan, Allah yang mencipta kita. Pelik kata Allah tahu jangka hayat yang ada pada kita? Tak pelik. Macam tadi juga, sekiranya kita mengetahui jangka hayat tertentu apa yang kita bangunkan, ya Allah, Allah yang mencipta kita. Jadi bukanlah satu kepelikan sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada kita. Okey, kata pengarang, maknal qadar, makna qadar. Kejap, takdir tu makna apa? Sebelum tu kami nak tahu dulu takdir tu makna apa. Okey Haji,
Takdir ertinya adalah ketetapan. Takdir ertinya adalah ketetapan. Al-qadr adalah ketetapan. Kata pengarang, sya'allahu an yakhluqal khalaiqa wa qada an takuna bi aqdarin wa awsafin muhaddadah. Allah berkehendak, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan, bagi ciptaan tersebut ada ketetapan-ketetapan dan juga sifat-sifat yang telah tertera, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat poin yang dibicarakan oleh pengarang. Yang mana pengarang menyatakan kepada kita Allah berkehendak mencipta setiap sesuatu. Bahkan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada ketetapannya. Dan ada sifat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita hari ini datang daripada bangsa sekian, datang daripada negara sekian. Itu semua adalah ketentuan Allah. Kita datang daripada suku Puak sekian, Banjar, Jawa. Semua itu adalah ketetapan daripada Allah, takdir. Kemudian kata pengarang, khalaqallahu ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan dia telah menciptakan setiap sesuatu, maka dia menetapkan baginya ketetapan. Ayat ini petikan daripada surah Al-Furqan ayat yang kedua, menunjukkan kepada kita setiap ciptaan Allah semuanya ada ketetapan. Semuanya ada ketetapan. Kita ingin melihat sepotong hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai ketetapan ini, tuan-tuan. Hal ini bersesuaian melalui apa yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebagai info, yang mana di sana terdapat ciptaan pertamanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciptaan pertama ini dikaitkan dengan takdir. Hal ini bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Tadi kita melihat takdir, tuan-tuan. Okey, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, yang mana ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ubadah bin Samit menyatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, tuan-tuan, yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah pen. Tuan-tuan, pen adalah makhluk pertama yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejap. Kami dengar cerita ada orang kata makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Mana satu ni, cahaya Muhammad ke pen? Okey Haji, begini. Tak kira siapa yang mendakwa dan berkata, mereka yang berkata ciptaan pertama adalah pen, mereka yang berkata ciptaan pertama adalah cahaya Muhammad, mesti mereka katakan apa yang mereka dakwakan itu dengan dalil. Kamu yang kata ciptaan pertama adalah cahaya Muhammad, mana sandaran kamu? Siapa yang meriwayatkan? Kamu yang kata ciptaan pertama adalah pen, siapa yang meriwayatkannya? Sebab ini berkaitan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib, tuan-tuan, bukan boleh sembang begitu. Oh, maksudnya dia mesti ada sandaran. Betul, dia mesti ada sandaran. Manakala di sini, tuan-tuan, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menyatakan ciptaan pertama adalah pen. Okey. Sesungguhnya yang pertama sekali dicipta oleh Allah adalah pen. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Tulislah. Lantas dia berkata, pen itu berkata, ya Rabb, wa madza aktub? Wahai Tuhanku, dan apa yang perlu aku tulis? Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub maqadir kull syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah ketetapan-ketetapan setiap sesuatu sehingga berlakunya kiamat. Okey. Kembali kita melihat hadis di atas. Hadis ini menyatakan kepada kita beberapa fakta menarik, tuan-tuan. Iaitu ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah bukan manusia, bukan planet, bukan bumi, sebaliknya adalah pen. Manakala di antara fakta
melalui sejarah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terciptanya pen. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada pen itu untuk menulis segala ketetapan yang ada pada makhluk sehingga berlakunya kiamat. Kejap, kami nak tanya ni, pen tu sama ke dengan pen yang ada pada kita hari ni? Sama ke dengan pen-pen yang kita tengok? Wallahu taala alam haji. Yang dinyatakan oleh hadis itu hanya pen. Rupanya wallahu taala alam. Kita beriman tentang apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat pen itu wallahu taala alam dinyatakan pada hadis tersebut adalah pen. Okey. Kembali kita melihat bicara daripada pengarang. Kata pengarang, wa huwal alimu bima sayakunu fi makhluqatihi fa amara al-qalama an yaktuba fil lawhil mahfuz. Dan dia maha mengetahui dengan apa yang akan berlaku pada makhluk-makhluknya, maka dia mengarahkan pen. Ini ungkapan pengarang tadi, dan kita telah lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Allah maha mengetahui apa yang akan berlaku pada makhluk, dan Allah mengarahkan pen untuk menulis. Manakala catatan itu tertera di dalam lauh mahfuz yang dipelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini melihat kepada catatan setiap ketetapan makhluk Allah Subhanahu wa taala telah pun tertera. Kemudian saya ringkaskan bicara pengarang. Wala yahdutsu syai'un illa biqudratillahi wa masyiatihi. Dan tidaklah berlaku sesuatu melainkan dengan ketetapan Allah dan kehendaknya. Tuan-tuan, ini prinsip iman. Apa tu? Sesuatu tidak akan berlaku melainkan ianya adalah ketetapan dan kehendak Allah. Betul. Ini adalah prinsip iman kita. Tuan-tuan, melihat bicara pengarang di sini, kita tertarik. Satu bicara yang cukup baik. Sebab sesuatu itu berlaku melainkan ianya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah saksikan kemalangan. Kemalangan, tuan-tuan. Kita tengok kenderaan tu, ini dah tak hidup. Mereka terlibat dengan kemalangan tu, tuan-tuan. Kita tengok kereta tu remuk teruk, tapi pemandunya duduk tepi jalan je, luka kecil, tak meninggal. Tengok fizikal kereta tu habis dia. Tuan, Allah tidak berkehendak, ianya tidak akan berlaku. Dan sekiranya Allah berkehendak, tuan, kemalangan kecil je, tapi pemandunya meninggal. Tak logik akal lah. Bukan teruk pun, hanya kecil je. Tuan Haji, sekiranya Allah berkehendak, tidak ada satu yang mampu untuk menghalang. Dan sekiranya Allah tidak berkehendak, tuan, buat apa pun, ianya tidak akan berlaku. Okey. Atas dasar ini, kata pengarang merujuk kepada semua itu di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Atas dasar ini, apabila kita berkata dan berjanji sesuatu, kita mesti mengaitkan dengan kehendak Allah, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Al-Kahfi, juzuk 15, ayat 23 sehingga ayat 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Artinya, janganlah kalian berkata sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan sekian esok hari, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksud daripada ayat ini penegahan kepada kita untuk kita mengatakan sesuatu tanpa kita menisbahkan di bawah kehendak Allah. Contoh, jangan kita kata, Haji, esok minta datang rumah saya ada buat makan-makan sikit. Kita pun berjanji dengan kawan kita, okey, saya datang. Pukul apa tu? Pukul 9.30 malam. Tanpa kita mengaitkan dengan insya-Allah. Jangan. Maksudnya bila kita berjanji sesuatu, kita berkata sesuatu, mesti kita berkata insya-Allah. Betul. Mesti kita mengaitkan dengan insya-Allah. Insya-Allah tu makna apa? Insya-Allah itu artinya dengan kehendak Allah. Ini adab kita apabila kita berkata. Kenapa? Sebab sesuatu itu berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu yang ingin kita lakukan esok hari, ianya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak, insya-Allah saya sampai. Allah tidak berkehendak,
tak sampai. Cuma orang kita tuan-tuan, cuma orang kita bila dia kata insya-Allah, kemungkinan besar dia tak sampai. Itu masalah orang kita tuan-tuan. Haji, minggu depan kenduri anak saya ni, haji kena datang. Oh insya-Allah, insya-Allah. Padahal memang tak datang tuan-tuan. Dia kata insya-Allah tu nak jaga hati. Sebab masa kenduri anak dia, haji tu datang tak pernah miss. 6 orang dia datang. Jadi sekarang bila tiba giliran haji tu kenduri, dia tak boleh datang. Nak jaga hati, dia kata insya-Allah. Tuan-tuan, ini bukan caranya. Jadi orang kita pun risau tuan-tuan bila jemput dia kata insya-Allah. Kita jemput 100 orang kata insya-Allah, yang datang 40 orang je. Yang 60 orang lagi nak jaga hati. Mungkin mereka dah tak boleh datang betul. Sekiranya dia datang pada awal, dia kena maklumkan. Jangan kata begitu. Maksudnya orang kita bila dia kata insya-Allah untuk dia jaga perasaan, dia jaga, jangan. Dia kena cakap tu terang, maaf minggu depan saya tak boleh hadir. Saya ada urusan, saya tak boleh datang. Minta maaf lah haji, saya tak boleh datang kenduri anak haji. Kena cakap tu terang, jangan kita kata insya-Allah untuk nak jaga hati dia. Jangan. Kembali kita berbicara. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah, ianya pasti berlaku. Dan sekiranya Allah tidak berkehendak, ianya takkan berlaku. Kemudian, kejap, kami ada soalan. Apa tu haji? Bila kita beriman dengan takdir ni, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat bila kita beriman dengan takdir? Okey, begini haji. Sebab kita pun tahu beriman dengan takdir adalah rukun iman. Tak sempurna iman kita melainkan dengan kita beriman dengan takdir. Walaupun kita beriman dengan selain daripada rukun-rukun iman yang lain, tapi kita tidak beriman dengan takdir, rosak iman kita. Mesti beriman dengan rukun iman itu, yakni takdir. Kejap, sebelum kepada soalan tadi, bila sebut tentang rukun tu apa? Rukun syarat sama ke? Begini haji, rukun dengan syarat ada pengertian yang berkongsi di antara kedua-duanya. Apa tu? Kedua-duanya membawa arti kewajipan. Dua-duanya wajib. Bila sebut rukun wajib, syarat pun wajib juga. Lepas tu ada yang berbeza di antara kedua-duanya. Apa yang membezakan? Yang membezakan di antara rukun dan syarat tuan-tuan, mudah. Syarat adalah bicara di luar daripada sesuatu dan ianya tidak termasuk di dalam sesuatu itu. Manakala ianya adalah satu ketetapan wajib. Rukun ianya adalah bicara sesuatu dan ia termasuk di dalam sesuatu itu. Macam mana tu kami tak faham lah. Begini haji, okey, kita nak bangunkan masjid ni, dia ada syarat, ada rukun. Syarat, pastikan plan tersebut telah pun diluluskan oleh PBT. Mesti juga diluluskan oleh Majlis Agama Islam. Kemudian tanah ini mesti digazetkan di bawah wakaf Majlis Agama Islam. Ini adalah syarat. Sebelum terbinanya masjid ini ada syarat-syaratnya. Kemudian kita ada plan pembangunan. Itu syarat. Wajib ke tak? Wajib. Dan ia yang tidak termasuk pun di dalam struktur bangunan. Itu syarat. Adapun rukun, tidak dapat tidak ianya termasuk di dalam struktur bangunan ini. Contoh, bumbung, itu rukun. Piling, itu rukun. Tiang, itu rukun. Dinding, itu rukun. Tandas, tandas rukun juga ke? Dalam konteks negara kita bila sebut masjid surau mesti ada tandas. Maksudnya rukun lah. Ya, kita katakan rukun. Jadi bila sebut rukun, ianya termasuk dalam struktur. Syarat dia tidak termasuk dan ianya adalah bicara di luar sebelum terbentuknya struktur bangunan tadi. Okey, contoh tuan-tuan. Contoh, ini soalan terbuka kepada tuan-tuan dan juga ibu-ibu perempuan. Islam syarat sah solat ke rukun sah solat? Tuan-tuan, Islam, seorang penganut agama Islam ataupun agama Islam menjadi syarat sah solat ke rukun sah solat? Syarat ke rukun tuan-tuan, ibu-ibu? Islam, Muslim, syarat sah solat ke rukun sah solat? Untuk ibu-ibu di belakang, adakah ibu-ibu bersama dengan saya malam ni?
Tuan-tuan, syarat solat ke rukun solat? Syarat. Kenapa syarat? Sebab ianya tidak termasuk di dalam solat itu. Rukuk, syarat solat ke rukun solat? Rukuk. Rukun. Sujud, syarat solat ke rukun solat? Rukun. Bacaan suratul Fatihah, rukun. Oh, jadi ada perbezaan lah di antara syarat dan juga rukun. Betul. Okey. Jadi rukun iman, rukun iman di antaranya beriman dengan takdir, ianya di antara rukun-rukun iman. Artinya iman itu tidak akan sempurna melainkan mesti beriman dengan takdir. Okey, kita kembali pada persoalan tadi. Apa yang kami dapat sekiranya kami beriman dengan takdir? Haji, begini. Okey, sedia kita maklum kita wajib beriman dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Begini, sebenarnya beriman dengan takdir ianya adalah satu rawatan yang terbaik terhadap fizikal dan juga mental kita. Kenapa begitu? Begini, apabila kita diuji dengan sesuatu dan kita melihat ianya adalah ketetapan Allah, tuan-tuan, ini adalah ketetapan Allah. Apa tindakan kita? Tindakan kita hanya kita melihat di hadapan tanpa kita memikirkan sesuatu yang membelenggu kita yang telah pun berlalu. Dalam erti katanya, daripada segi konteks akal kita, tuan-tuan, dengan beriman dengan takdir banyak menyelesaikan masalah. Banyak selesai masalah, tuan-tuan. Contoh, kita tengah memandu, ada orang langgar, kita beriman dengan takdir, tuan-tuan, apa kita pegang? Nak buat macam mana? Ini kan ketetapan daripada Allah. Bukan bermaksud kita tak nak dipertanggungjawab, Tuan Haji. Tak, bukan itu. Dalam erti katanya, bila kita lihat ianya adalah ketetapan daripada Allah, perasaan kita, tingkah laku kita lebih terjaga. Tak jadi makin hamin, tuan-tuan. Tak jadi kita buka pintu tak cakap banyak tu kita sembuh. Apa ni, tak nampak ke? Sehingga akhirnya tak jadi begitu. Kenapa? Sekiranya kita beriman dengan takdir, jadi ianya banyak mendidik, mengajar kita dan memelihara akal kita. Tuan-tuan, mungkin kita pernah melihat mereka yang bukan Islam saat mereka diuji dengan kematian di hospital. Mungkin tuan-tuan pernah lihat, tuan-tuan, apa yang berlaku, tuan-tuan? Bergema hospital, menangis menjerit sambil tepuk muka, tepuk badan, dah meninggal, sehingga akhirnya, tuan-tuan, ini tidak berlaku kepada orang Islam. Tak berlaku, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita lihat takdir. Menangis memang menangis lah, tuan-tuan. Ini takdir, ini ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat situasi ini, kita dapat membezakan, maknanya beriman dengan takdir, dia adalah rawatan yang terbaik di atas akal, fizikal dan juga mental seseorang. Betul. Tak selesai di situ, tuan-tuan. Mereka ada ritual tertentu saat mereka berhadapan dengan kematian. 3 malam, 4 malam, mereka terpaksa melalui beberapa ritual. Ada ritual ratapan. Tuan-tuan, ini melihat kepada mereka. Bila kita tengok, ya Allah, alhamdulillah kita dengan iman, dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, takdir tersebut, tuan-tuan, reaksinya adalah sesuatu yang cukup berbeza. Ini melihat apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata pengarang, wal mu'minu ya'rifu li rabbihil kamala la'ala fatarahu mu'minan bi anna kulla 'amalin la yahdutsu illa wa lahu hikmah. Dan seorang yang beriman, dia mengetahui bagi Tuhannya itu kesempurnaan yang tertinggi. Maka kamu melihatnya, seorang yang beriman dengan takdir tadi, bagi setiap sesuatu sesungguhnya ianya tak akan berlaku melainkan adanya hikmah. Tuan-tuan, ini poin cantik daripada pengarang. Poin cantik. Maksud pengarang, orang yang beriman dengan takdir, kamu akan melihatnya, dia setiap sesuatu yang berlaku mesti ada hikmah daripada berlakunya. Maknanya dia melihat, ini ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmah ni. Ini cara kita melihat sesuatu masalah apabila kita diuji dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, tuan-tuan, contoh, saya pernah menjaga ayah saya sampai akhir usia dia. Sampai akhir usia dia di hospital, tuan-tuan. Last sekali doktor jumpa dengan keluarga, doktor kata
maaf, kami ingin mengkhabarkan yang mana si fulan tidak berpeluang lagi untuk sembuh. Sekarang dia hanya bergantung harap dengan bantuan pernafasan. Dan sekiranya dicabut dalam tempoh setengah jam, kehidupannya akan berakhir. Dan kami ingin bertanya kepada ahli keluarga, sama ada ingin kekal di sini ataupun bawa pulang ke rumah. Tuan-tuan, bila kita dengar ni tuan-tuan, apa perasaan kita? Kita tahu akan berakhir. Kita tahu bila cabut dia akan meninggal. Cabut saja mesin bantuan pernafasan tuan-tuan, dia akan meninggal. Kita tahu. Okey. Tetapi bila kita lihat, ianya adalah ketetapan daripada Allah. Bila cabut dia meninggal. Kata pengarang tadi, orang beriman dengan takdir, dia melihat sesuatu yang berlaku itu ada hikmah. Maksudnya sekarang, Tuan Haji melihat kepada ketetapan tadi. Kemudian ayah saya pun balik ke rumah, sebab kita buat putusan balik rumah. Bila balik rumah, di rumah cabut, ambulan cabut di rumah. Selepas jam setengah berakhir usianya. Okey, bila kita lihat situasi ni tuan-tuan, apa yang kita sangka? Apa yang kita lihat? Kata pengarang tadi, mesti ada hikmah. Orang beriman dengan takdir, dia mesti melihat ada hikmah. Macam mana tu? Begini tuan-tuan, kita melihat ada hikmahnya atas kematiannya. Yalah, kita tak rasa macam dia rasa. Kalau tanya kita tuan-tuan waris, memang kita nak hidup. Siapa pun tak nak berpisah dengan mak ayah tuan-tuan. Adakah kita rasa macam dia rasa? Kesakitan yang dia rasa, adakah kita rasa? Kita tak rasa. Periknya, sakitnya macam mana? Jadi, dengan dia berakhir kehidupannya, itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu lebih baik bagi dia. Okey. Maksudnya sesuatu yang berlaku kita melihat ada hikmah. Betul. Ini cara orang beriman dengan takdir, mereka melihat sesuatu yang berlaku itu. Contoh, kita mandu kereta, ada orang langgar kereta kita baru. Macam mana kita nak tengok ada sudut hikmah tu? Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik sedikit kecintaan kita kepada dunia. Yalah, sebelum ni kita taklah kuat sangat dengan dunia, tapi dengan Allah tarik sedikit ni, Allah uji sedikit, mungkin nak hilangkan sedikit daripada kecintaan kita kepada dunia. Sebelum ni kita marah anak-anak, kereta baru, makan dalam kereta pantang orang lelaki, jangan makan nanti sekian, jangan siapa pun makan dalam kereta, jangan siapa pun semakkan kita habis. Wah, macam-macam kita tuan-tuan. Jadi bila Allah uji sedikit, mungkin ada hikmahnya Allah nak tarik sedikit kecintaan kepada dunia. Jika sebelum ni marah anak-anak dengan sebab kereta je, kasut terkena sikit je kotor, marah kita. Jadi dengan sedikit ujian, Allah nak tarik sedikit kecintaan dunia. Tuan-tuan, kita mesti melihat sesuatu yang berlaku ada hikmah. Apabila kita melihat sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian pengarang menyatakan lagi, tuan-tuan, saya cuba ringkaskan. Di antara hasil saat kita beriman dengan takdir. Okey. Wa man amana biqadrillahi subhanahu tarahu la ya'sa 'ala ma fatah. Sebelum itu, man amana anna Allah khalaqa kulla shay'in biqadarin tarahu harisan 'ala ma'rifati aqdaril khairi liyadfa'a biha aqdar syarr. Siapa yang beriman, sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap sesuatu dengan ketetapan. Kamu akan melihatnya dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh atas mengetahui ketetapan-ketetapan yang baik untuk menangkis ketetapan-ketetapan yang tidak baik. Apa tu? Kami tak faham. Begini Haji, maksud pengarang, orang beriman dengan takdir, dia pasti akan menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Maksudnya kita ni, setiap kita akan melalui dua situasi, sama ada baik ataupun tidak baik. Betul. Kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Sebagai contoh tuan-tuan, di sini kata pengarang menukilkan beberapa contoh. Di antaranya fahuwa yadfa'u qadra al-ju'i biqadri ta'am. Maka seperti mana dia menolak takdir kelaparan dengan takdir makan makanan. Contoh, saya Tuan Haji, malam ini saya tak makan, esok pagi pun saya tak makan juga. Natijah daripada saya tak makan, apa yang saya dapat? Lapar.
Lapar itu takdir ke tak tuan-tuan? Takdir ke tak? Takdir. Takdir tuan-tuan. Okey. Sekiranya malam ini saya makan, esok pagi saya makan dan saya kenyang. Takdir ke tak? Takdir. Jadi kita nak pilih yang mana? Tak makan dan berlapar ataupun makan dan kenyang? Oh, maksud pengarang sekarang, kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Betul. Itulah maksudnya. Contoh, Haji, hujung minggu ni Haji nak pergi mana? Oh, Haji hujung minggu ni saya nak balik kampung lah, nak balik Arau. Okey Haji, kereta dah servis. Tawakal je lah. Tayar okey lagi. Tayar dah botak tu, tawakal je. Kita lihat. Maaf Haji, kita beriman dengan takdir bukan macam tu cara dia Haji. Macam mana? Haji, kita kena servis kenderaan. Tayar kena cek Haji. Orang beriman dengan takdir, dia mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Oh, macam tu cara dia. Betul. Begitu juga Haji, nampak macam tak sihat je. Ada masalah ke? Oh, kemarin saya pergi check up, doktor kata saya ada kencing manis. Jadi Haji ada terima ubat kan? Ada terima ubat. Haji kena makan tu. Tak, saya dah buang dah ubatnya. Kenapa Haji buang? Yalah, sebagai satu tanda beriman dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, saya buang ubat. Haji salah. Salah tu Haji, ubat jangan buang. Oh, maksudnya beriman dengan takdir, kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Ya, kesakitan dengan kita makan ubat. Hal ini melihat kepada apa yang pernah diambil tindakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada ceritanya, saya ringkaskan tuan-tuan. Umar bin Khattab pernah mengirim bala tenteranya ke Syam. Syam ketika itu di bawah jajahan Rom. Jadi bala tenteranya bergerak. Umar keluar selepas itu. Umar bin Khattab keluar berikutnya. Cumanya tuan-tuan, on the way perjalanan Umar tersempak dengan bala tenteranya. Sepatutnya mereka ni dah masuk ke Syam, tapi sekarang jumpa tengah jalan. Bila jumpa tengah jalan, jadi berlakulah pengkhabaran dan diajukan dan dikhabarkan kepada Umar yang mana Syam sedang berhadapan dengan wabak penyakit berjangkit taun. Sebab itu mereka tak masuk lagi. Jadi kita lihat tindakan Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengambil tindakan. Dia survey. Dia jumpa dengan Muhajirin, dia jumpa dengan Ansar. Survey yang dia buat. Dia jumpa dengan orang lama dari kalangan Quraisy. Lalu menatijahkan dua natijah. Natijah yang pertama iaitu masuk juga ke Syam, walaupun Syam berhadapan dengan wabak penyakit berjangkit. Yang kedua, pulang semula ke Madinah. Tuan-tuan, manakala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membuat keputusan supaya kembali semula ke belakang, maknanya balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, Umar membuat keputusan balik semula ke Madinah. Ada tentera yang bersemangat, memang tak pastilah tuan-tuan. Datang jauh-jauh, tiba-tiba nak kena balik ke Madinah, mereka kena masuk juga ke Syam, walaupun sedang berhadapan dengan wabak penyakit berjangkit. Lalu Abu Ubaidah berkata kepada Umar, atafirru min qadarillah? Adakah engkau ingin melarikan diri daripada takdir Allah? Maksudnya tuan-tuan, masuk ke Syam kena penyakit, kan itu takdir Allah. Betul lah tu tuan-tuan, betul lah apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Adakah engkau ingin melarikan diri pada takdir Allah? Abu Ubaidah adalah jeneral perang. Umar bin Khattab khalifah. Adakah engkau ingin melarikan diri pada takdir Allah? Yalah, nak kena balik ke Madinah. Kalau masuk, kenapa tak masuk je? Kalau kena penyakit, kan itu takdir Allah. Tuan-tuan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Abu Ubaidah, sekiranya orang lain yang berkata, bukan kamu wahai Abu Ubaidah. Sebab Abu Ubaidah ni hebat. Dia hebat. Dia di antara 10 orang sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga secara khusus. Lalu Umar memberi jawapan, na'am nafiru min qadarillahi ila qadarillah. Ya, kita ingin melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maksudnya tuan-tuan,
bila masuk ke Syam kena penyakit berjangkit tadi, mati. Betul, takdir Allah. Sekarang kita balik ke Madinah, selamat, sihat, tubuh badan, jumpa family, itu pun takdir Allah juga, tuan-tuan. Ini pandangan Umar dan akhirnya dipersetujui dan kesemua mereka pulang ke Madinah. Masuk ke Syam kena penyakit, itu takdir. Balik ke Madinah sihat tubuh badan, boleh jumpa anak bini, itu pun takdir juga. Jadi ini adalah asas yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana semestinya kita menangkis takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Tuan-tuan, kita ada contoh, kita ada makanan tertentu yang tak boleh kita makan. Tuan-tuan, ibu-ibu kita tahu ada makanan kita tak boleh makan. Ada tuan-tuan. Bila saya duduk dengan kawan, ada kan kawan saya tuan-tuan, berapa orang yang tak makan durian. Tuan-tuan letaklah musang king ke duri hitam ke apa segala jenis, tak makan mereka. Tak makan tuan-tuan. Bagi kita sedap, tapi bagi mereka tak makan. Kambing golek tuan-tuan, bukan semua orang makan. Dan dia tahu kesan bila dia makan apa yang akan berlaku. Haji, kalau macam tu jangan makan haji. Kalau haji dah tahu haji makan durian, haji jadi kepala pening, tak boleh nak jalan, haji jangan paksa makan. Bahkan haji mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Haji makan, haji sakit. Haji tak makan, haji sihat. Haji ada pilihan. Maksudnya haji mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Jangan makan. Saya pun macam tu. Saya resedung teruk tuan-tuan. Belacan tak boleh makan. Seafood tak fresh tak boleh makan tuan-tuan. Kita dah tahu kesannya. Kita makan, kita akan berhadapan dengan kesakitan. Jadi kenapa kita makan? Kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Jadi sekadar itu sahaja bicara kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. Dan ingat tuan-tuan, melihat kepada bicara pengarang tadi, semestinya kita menangkis takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Dan saya yakin tuan-tuan, ibu-ibu kita maklum dan kita faham mengenai ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mempermudahkan urusan kita seharian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memandu kita ke arah kebaikan. Wallahu taala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya bukan kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu. Saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.